أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam suratul Najmi. Kita akan mulai baca ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 daripada surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca dari suratul Najmi. Surah An-Najmi mana surah bintang. Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan suratul Najmi, surah bintang. Kerana bintanglah menjadi pemandu atau menjadi penunjuk arah kepada perjalanan hidup manusia di dunia ini. Sama ada di darat ataupun di laut, orang perlukan bintang. Nak tahu selatan, timur, barat dan sebagainya. Dia ada satu ilmu yang dia panggil ilmu bintang. Orang-orang pergi ke laut kena pandai ilmu bintang ni. Di laut semuanya bergantung kepada bintang untuk tengok dia punya arah
timur, barat, selatan, utara. Selain daripada bintang dalam arti yang hakiki dan arti sebenar bintang sebagai orang panggil penunjuk, Quran juga serupa dengan bintang dalam kehidupan manusia. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang lah mereka itu mendapat panduan. Maka Quran pun serupa dengan bintang juga. Dalam kehidupan kita ni berpandu pada Quran. Kita nak tengok hak betul, hak salah, hak betul, hak begini, Quran lah sebagai pemandunya. Begitulah betapa pentingnya Quran ni, lebih penting daripada bintang di langit lagi. Nah, kalau ilmu bintang setakat dunia aja, tapi kalau ilmu bintang Al-Quran ni, dia sampai ke akhirat, sampai bila-bila pun. Nah, jadi kalau manusia berasa pentingnya bintang sebagai pemandu dalam hidup dia, kalau tidak sesat jalan, maka Quran lebih pada bintang lagi, lebih pada bintang lagi. Perlu, kerana kalau tak ikut Quran, dia jadi sesak. Apabila sesak pun orang habislah, hancur lebuh habislah. Jadi surah An-Najm ini surah yang membicarakan soal bintang dan juga soal pimpinan hidup manusia itu sendiri yang digambarkan macam bintang. Sudah banyak kita belajar baru ni, iaitulah kita belajar berkenaan dengan konsep berhala dalam hidup, di mana manusia-manusia yang sesat, mereka tinggal Allah Ta'ala, ataupun mereka cuba nak gambarkan Tuhan ni dalam rupa-rupa yang tertentu. Maka timbullah dia punya berhala-berhala ni. Jadi berhala-berhala ni sebenarnya orang panggil Tuhan-Tuhan yang dicipta oleh manusia mengikut selera masing-masing. Tuhan yang dilantik oleh manusia untuk disanjung dan dipuja mengikut selera dan mengikut syaitan lah, mudah-mudahan mengikut nafsu dan syaitan. Mana boleh Tuhan ni nak lantik-lantik lagu ni? Tak boleh. Semuanya tu orang panggil manusia ni, dia mempunyai cita-cita. Amlil insani ma tamanna. Adakah tetap manusia itu akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? Manusia cari Tuhan yang lain daripada Allah ni kerana dia ada cita-cita dia. Nah, kalau hak sakit, cita-cita nak suruh sembuh. Kalau ada hajat, nak cita-cita dia nak boleh hajat dia ni. Jadi atas dasar nak membolehkan apa yang dia hasratkan, apa yang dia cita-cita tu, maka dia cari berhala-berhala ni. Dia buat berhala ni dengan harapan berhala ni boleh tupai atas dunia, dia juga tupai di akhirat nanti. Maka Tuhan jawab, falillahil akhiratu wal ula. Hak awal ke hak akhir ke hak dunia ke hak akhirat ke hak di mana ke, milik Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah segala-galanya. Sepatutnya manusia pergi jumpa dengan Tuhan kerja sebenar. Tak payah duk main benda-benda hak karuk ni, hak berhala-berhala ni. Sebab berhala tak boleh buat apa-apa. Sebab berhala tak ada kuasa gapo. Dia sendiri pun tak boleh buat apa. Mungkin dia apa orang buat dia. Dia sendiri pun orang buat. Usahakan nak menunaikan hajat orang. Tapi manusia ni dalam bab ni jadi tala. Jadi sumak akal. Dia buat, dia semua. Duk semua makhluk. Tapi berhala tuan-tuan semua bukan saja hak mati, hak hidup pun ada. Berhala jenis manusia pun ada. Nah, tapi sebenarnya milik Allah Ta'ala belaka. Nah, apabila segala-galanya milik Allah, maka jangan diharap berhala-berhala ni akan mendapat pertolongan Allah. Sebab dia syirik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan beri kuasa kepada orang yang mensyiriki dia. Jadi dia harap berhala dia ni boleh tupai. Harap berhala ni lah akan boleh syafaat dia, tolong dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Tu orang panggil cita-cita yang karuk, cita-cita yang tak betul. Banyak manusia atas dunia ni menjadi mangsa
kepada cita-cita dan hajat hak tak betul. Hajat dia tak betul. Kemudian karuk pulaknya dia kata malaikat-malaikat ni anak perempuan Tuhan. Dia semua manusia ni, dia ada sifat semula jadi dia nak percaya pada sesuatu. Itu sifat semula jadi manusia, dia nak percaya pada sesuatu. Jadi kalau kehendak nak percaya pada sesuatu ni, kalau tidak diisi dengan betul, dia jadi punah juga. Jadi apabila mari maklumat-maklumat yang dia berasa boleh percaya, dia percaya. Dia pun tak tahu yakin betul tak betul barang ni. Maka di antara maklumat yang dibawa ke dia, jok turun-temurun lagi, datuk nenek dia, maklumat mengatakan bahawa malaikat-malaikat ni anak perempuan Tuhan. Mari mana akidah ni? Mari daripada datuk nenek dia hak karuk dulu. Datuk nenek dia hak dulu-dulu, hak zaman dulu. Sebab tu tuan-tuan semua, bagi lama, bagi dulu ni, bagi orang zaman dulu ni, kita kena pelaga dengan Quran, dengan hadis. Jangan duk megang ni orang zaman-zaman dulu buat gini. Memang orang zaman dulu buat, tapi betul kan tak betul dengan Islam. Ni perangai Melayu ni dia megang pada orang zaman dulu. Islam tidak ajar gitu. Islam ni ajar hak betul itu ialah hak betul dengan Quran, dengan hadis, betul dengan Allah dan Rasul. Tak kira lah hak zaman dulu ke hak lah ni ke. Kalau barang tu tak betul dengan Quran, tak betul dengan Islam, tak betul dengan agama, tak kira lah hak zaman dulu ke hak zaman lah ni ke, tak betul lah. Di zaman dulu ke zaman lah ni tu bukan satu asas untuk menentukan betul tak betul. Duk megang orang zaman dulu. Nah, jadi kalau hak orang zaman dulu tu betul dengan Quran hadis, boleh kita pegang lah. Tapi kalau hak zaman dulu tu tak betul, kita tak boleh pegang. Biar betul sikit kepala kita tu. Ni seolah-olah kalau bunyi zaman dulu tak kira betul belaka. Kita kena pelaga dengan asah, iaitu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni buah zaman dulu belaka ni, oleh kerana puak-puak zaman dulu, hak jahiliah zaman dulu mengatakan bahawa malaikat dia anak perempuan Tuhan. Mari hak kedia ni pun terima lagu tu. Terima lagu tu. Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka duk percaya ni tak ada sebarang ilmu yang betul. Tu. Tak ada satu dalil yang meyakinkan mengatakan hak dia percaya tu betul. Termasuklah percaya kepada berhala-berhala. Percaya kepada kepercayaan orang zaman-zaman dulu. Percaya kepada kepercayaan mengatakan malaikat ni anak perempuan Tuhan. Ma lahu wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak mempunyai sebarang ilmu pun. Ini satu hal yang sangat penting. Kita dalam bab agama ni kena berpegang kepada ilmu yang betul, ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau duk main berdasarkan nafsu, berdasarkan orang-orang zaman dulu, berdasarkan maklumat yang tidak betul, sesak. Sebagaimana sesaknya puak-puak kafir dan puak-puak jahiliah ni. Sebab apa? Sebab hidup dia tu tak berpegang kepada ilmu, duk berpegang kepada nafsu, duk megang pada puak, duk megang pada orang tu, orang ni, ilmunya tak tahu kat mana. Ngaji pun tak. Iyattabi'una illa zan. Mereka itu tidak ikut mereka illa zan, hak agak-agak je. Duk ikut hak agak-agak, hak rasa-rasa. Hak gitu ya. Mana boleh lagu tu? Zan ni benda hak masih lagi tidak yakin. Benda dalam bentuk sangkaan agak-agak gitu je. Wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal sesungguhnya sangkaan itu la yughni, tidak memenuhi kehendak, minal haqqi syai'a, untuk menentukan kebenaran syai'a, sesuatu pun. Maknanya benda hak kita agak ni tak boleh jamin benda tu betul. Hak benda kita rasa tu tak ada jaminan dia betul. Kalau buat rasa-rasa je tak boleh lagi.
Dia kena yakin betul. Nah, anak yakin awak lagu mana? Kena rujuk pada Al-Quran, rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beragak-agak tak boleh lagi. Sebab tu Nabi sendiri pun dalam satu amanat Rasulullah kata, iyyakum wazzan, jauhilah kamu daripada sangkaan dan agak-agak, gamuk-gamuk. Fa inna zanna akzabul hadis, kerana agak-agak dan gamuk-gamuk ni merupakan percakapan yang paling bohong. Percakapan yang akzab, yang paling bohong. Moga agak-agak itu gak. Gamuk kau betul dah, gamuk kau sesuai dah dengan Islam. Duk main agak-agak gamuk-gamuk gitu, moga jahil, moga tak mengaji. Jadi dia pegang pada zon lah, tidak berpegang pada keyakinan. Jadi zon inilah agak-agak inilah yang menyebabkan punahnya masyarakat jahiliah, kerana mereka tidak berpegang kepada ilmu yang benar. Sebab tu dia panggil jahiliyah. Jahiliyah ni satu istilah sebenarnya. Jahiliyah maknanya satu cara hidup yang berdasar kepada jahil, tidak berdasar kepada ilmu yang benar, berdasar kepada agak-agak, sangkaan je, tidak berdasar kepada ilmu yang benar, yang berdasar kepada dalil yang meyakinkan. Sebab tu dia panggil jahiliyah. Dan jahiliyah ni bukan zaman dulu saja, zaman lah ni pun ada jahiliyah. Zaman lah ni pun jahiliyah sebetulnya juga je. Mana-mana manusia moden yang hidup tak betul dengan ajaran Quran, tak betul dengan ajaran ilmu yang benar yang dibawa oleh Nabi, dia ikut cara hak tidak betul, dipanggil jahiliyah juga. Jahiliyah dalam bab akidah, jahiliyah dalam bab undang-undang, jahiliyah dalam bab ekonomi, jahiliyah dalam bab pakaian, jahiliyah dalam bab masyarakat, jahiliyah dalam bab pentadbiran, jahiliyah dalam bab pemerintahan negara. Merintah negara pun jahiliyah juga. Apabila kita merintah dan mentadbir negara, tak ikut hak sebenar, tak ikut hak sebenar, tak ikut ilmu yang sebenar yang dibawa daripada langit, yang dibawa daripada Allah dan Rasul. Apabila kita tepi hak Islam ni kan, dia ikut hak barat, dia ikut hak kita, dia ikut hak orang Melayu lah. Betul tak betul tak kisah. Jadi kalau dia ikut orang barat ke, hak orang Melayu ke, hak orang Cina ke, hak orang mana ke, tak betul dengan Islam, itu maknanya jahiliyah juga. Jahiliyah tidak ilmiah dak. Jadi hak betul tu ilmiah, berdasar pada ilmu yang benar. Hak tak betul tu jahiliyah. Dalam bab kepimpinan pun sama juga. Kalau kepimpinan itu berdasar pada ilmu yang benar, berdasar pada Al-Quran dan berdasar pada ajaran Nabi, maka kepimpinan itu dipanggil kepimpinan ulama, kepimpinan orang-orang tahu dan orang-orang alim dalam bab tu. Kalau kepimpinan itu tak ikut Quran, tak ikut hadis Nabi, tak ikut ajaran Islam, duk main nafsu, duk main budaya Melayu, gapo tak ikut, itu dipanggil kepimpinan juhala, kepimpinan orang jahil-jahil. Jok dulu sampai ke lah ni, dua kepimpinan lah, duk berlawan, duk bertetangga, duk berbuk dan sebagainya, duk berbuk orang, duk berbuk manusia. Dua kepimpinan ni, kepimpinan ulama dan kepimpinan juhala. Kalau dulu kepimpinan ulama ini, orang yang berilmu ni bertaraf Nabi-Nabi dan Rasul. Lepas pada Nabi Rasul tak ada, pewaris Nabi pula. Kepimpinan juhala pun sama juga. Zaman dulu puak-puak jahiliah, hak menetai Nabi, menetai Rasul tu, dia jadi pemimpin. Lepas mati pakar tu, anak cucu dia pula yang mewarisi kepimpinan juhala ini, yang berdasarkan kepada jahiliyah, tidak berdasar kepada ilmiah. Oleh kerana itu, fa'arid amman tawalla an zikrina. Oleh kerana itu, wahai Muhammad, engkau jangan hira. A'rid ni jangan duk berdoli ke dia. Amman tawalla an zikrina, daripada orang yang berpaling, tidak mahu ikut ajaran kami. Orang yang berpaling daripada peringatan kami, daripada ajaran kami, kamu jangan ikut dia, sebab dia sesat. Oleh kerana dia sesat,
Kalau kamu dah ikut dia, jadi pengikut dia, pok turut dia, sesat kan kamu lah. Dia orang sesat ni ujung jatuh dia jadi neraka. Abu dah ujung jatuh dia neraka, mung jadi pok turut dia pun neraka jugalah. Itu sipir dia. Oleh kerana tu Pak Arid, jangan kamu diera ke dia. Mu dia kata berapa kau dia, ikutlah, jangan tak usah diera ke dia lah. Jenis orang sesat ni kecek ikut dah. Nyobak fitnah ikut dah. Macam-macam lah. Tak usah diera ke dia lah. Biar dia sesat lagi lah. Dia nak pilih jalan sesat kak, Allah gila, dia dah hanal kak. Walam yurid illal hayatad dunya. Orang-orang puak sesak ni, orang yang menepi dan menafikan peringatan Allah Ta'ala. Zikir-zikir ni mana peringatan Allah. Zikir yang paling besar Quran ni lah. Quran ni lah zikir yang paling besar. Dia panggil az-zikrul akbar. Zikir yang paling besar sekali ialah Quran. Tak boleh lawan dah. Tak boleh lawan dah. Nak lawan Quran tak ada dah. Tak ada dah hal lebih besar pada Quran. Quran adalah sebagai zikrina, peringatan daripada Allah Ta'ala. Dan kita kena ikut peringatan Tuhan ni, peringatan Allah ni. Orang yang tak ikut peringatan Allah, walam yurid illal hayatad dunya, mereka ni tidak menghendaki illal hayatad dunya, melainkan kehidupan dunia semata-mata, kehidupan kebendaan semata-mata. Zalika mablaghuhum minad dunya, kepentingan dunia itu sajalah mablaghuhum. Mablaghuhum ni maksudnya kesudahan, tujuan daripada pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Mablag ni maknanya ujung jatuh ilmu dia, penghabisan ilmu dia hanyalah bab dunia saja. Mana ilmu dia tu dia mengaji tinggi, siapa PhD, siapa profesor, apa pun, ilmu dia sekat dunia saja. Tak sampai ke hak akhirat ni. Itu mana mablaghuhum minal ilm. Ilmu dia tentang kebendaan, tentang makhluk aja, tentang Khalik, tentang Allah Ta'ala dia tak erti. Itulah ilmu orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Manusia-manusia yang hanya nak ke dunia saja, dia tak era ilmu gaib, ilmu alam gaib ke, ilmu berkenaan dengan Allah ke, dengan akhirat, dosa, pahala ke, dia tak kisah. Sebab itu tidak menjadi tujuan dia. Tujuan dia dunia semata-mata, kebendaan semata-mata, maka ilmu dia pun sekat tu je. Sekat tu ya ilmu dia. Itu mana zalika mablaghuhum minal ilm. Jadi kalau ilmu ni duk bercara hal kebendaan je, duk bercara hal makan minum je, duk bercara hal dunia je, tak sampai ke akhirat. Mana ilmu tu dia panggil ilmu orang yang, orang apa? Orang sebelah, orang sekerak dia panggil. Orang sekerak. Sekerak mana? Sekerak dunia lah. Jadi ilmu ni pun satu hal tuan-tuan semua. Dan manusia itu mengikut ilmu dia. Manusia itu mengikut apa hak dia tahu. Jadi kalau dia tahu tu dalam bab kebendaan je, dalam bab dunia je, tak tahu dah bab akhirat, bab dosa pahala, bab alam gaib, bab Tuhan, bab syurga neraka, dia tak tahu bagai tu. Jadi setakat tu je lah. Jadi lepas pada tu gak makan tak habislah dia je. Nah, sedangkan kamu duk royak sama-sama kita ni tak sudah sini. Nabi-nabi dulu pun duk royak gitu juga. Kita ada berapa penggal semua? Hidup kita ni ada alam zahir, ada alam nyata, ada alam gaib dah. Ada roh, ada jasad. Roh ni hak tak nampak, tapi memang ada. Buktinya punya tai roh tak ada, orang panggil orang tu sudah mati. Tak lewat apa dah. Body ni dia panggil jasad. Nah, jadi kalau kita mengaji bab jasad aja, bab roh tak mengaji, itulah mablaghuhum minal ilm. Itu saja ilmu ni sekat tu jelah. Tak sampai ke mana ilmu dia tu. Supaya juga kehidupan. Hamba duk sebut sama kita ni ada berapa penggal semua?
Kehidupan kita ni ada berapa penggal? Secara rekahnya ada 7 penggal. Ini mudah faham lah. Kita ni ada 7 penggal. Penggal pertama di alam roh. Dah pun nak sebut sama ni, nak suruh ingat ni. Tu kita habis dah penggal tu. Penggal kedua, kita hidup dalam perut ibu. Itu pun sudah habis dah. Apabila beranak ke, habis dah penggal tu. Lala ni kita duduk penggal ketiga. Dunia ni penggal ketiga. Start daripada kita beranak sampai kita mati. Tak lama mana sangat. Dan Nabi kata umur umatku ni di antara 60 hingga 70 je. Kita akan masuk penggal kepak. Penggal kepak ni start daripada mati sampai kiamat. Ini lama. Ini lama sikit. Penggal kepak ni duduk dalam kubur. Dan Nabi kata kubur-kubur ni salah satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Siapa dia senang dalam kubur, lepas pada kubur lebih senang lagi. Siapa dia susah dalam kubur, lepas pada kubur lebih susah lagi. Itu maklumat-maklumat awal yang kita terima daripada Nabi, dan Nabi terima daripada Allah Ta'ala. Tu yang kerja dunia ni. Itu penggal kepak. Penggal kelima start pada kiamat sampai ke hisab. Sampai ke hisab mahkamah Allah Ta'ala. Start pada bangkit pada kubur, duduk di pada mahsyar, tunggu mahkamah Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala. Itu penggal kelima. Penggal keenam start daripada cara di mahkamah Allah Ta'ala siapa diberi keputusan. Siapa diberi keputusan syurga dan neraka. Itu penggal keenam. Lama nak selesai tu. Penggal ketujuh, hak akhir sekali manusia masuk syurga oleh calon syurga, masuk neraka oleh calon neraka. Hak ni tak ada penghabisan. Siapa bila-bila, tak ada penamat. Jadi kita ada 7 penggal hidup ni. Jadi orang-orang ni, orang hak mengaji Quran, hak mengaji hadis Nabi, hak mengaji Islam. Orang jenis tak mengaji barang ni, duk mengaji bab lain, bab dunia, bab kebendaan, sains, teknologi dan sebagainya, dia tak bercara barang ni. Jadi ilmu dia tak sampai sen ni. Zalika mablaghuhum minal ilm. Ilmu dia hanya sampai sekat sains dan teknologi ya. Bab Allah, bab Rasul, bab apa, bab akhirat ni dia tak sapa. Bila tak sapa tu jadi penuh. Dia duk berasa dunia ni, dia duk berasa hidup ini hanyalah segala apa yang ada atas dunia dia. Hak tujuh penggal tadi tak ada dalam kepala dia. Inna rabbaka huwa a'lam. Walaupun Tuhan sudah tahu dah hak mana hak sesat, biman dhalla an sabilih. Hak mana hak sesat daripada jalan yang sebenar, Allah lebih tahu. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan siapa dia hak dapat petunjuk, Tuhan sudah tahu. Jadi hak sesat tu tak seduk susuk lah, tak seduk rahsia lah, Tuhan tahu. Tak seduk tunjuk Islam lah kalau dah sesat. Barangnya sesat tapi nak suruh orang kata Islam, tak lagi. Tuhan tahu buat lolok dalam bab Islam ni. Tuhan tahu mengaku Islam tapi hidup tidak ikut Islam, tak lagi. Tuhan tahu. Tak boleh nak susu. Kalau tak jujur dah. Sama ada hak sesat tu hak kafir tu, ataupun hak sesat tu munafik, ataupun hak sesat tu zalim. Tak betul. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan Tuhan lebih tahu siapa dia yang mendapat hidayah, dan siapa dia jujur dalam bab Islam. Tak seduk rakyat. Amal ni ikhlas ni. Ikhlas ni rahsia Allah, rahsia kita, rahsia manusia dengan Allah. Tak payah duk royak kat orang amal ni ikhlas. Tak payah. Sebab manusia tak tahu hati manusia. Allah yang tahu. Ini rahsia manusia dengan Allah. Jadi tak payahlah amal ni ikhlas ni, amal ikhlas. Tak payah royak. Sebab ikhlas ni rahsia manusia dengan Allah. Allah lebih tahu siapa dia ikhlas, siapa dia tidak ikhlas, siapa dia sesat, siapa dia tak sesat. Orang Melayu pun sama juga. Ada orang berkata nak Islam setara mana
Orang Melayu Islam sekarang ni tak ada lagi. Tak ada lagi orang Melayu Islam sekarang ni. Dia Islam ni setara Quran, setara sunnah tu baru betul. Islam ni nak setara mana? Islam ni standard dia nak setara hak Quran, setara hak sunnah Nabi ajar, setara hak Rasulullah ajar. Itulah standard Islamnya. Kalau buat Islam cara Melayu, Islam tu cara Melayu, tak lagi. Melayu tak laku di sisi Allah. Bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa apa atas dunia ni, budaya apa pun tak laku di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mana orang yang paling berdisiplin jaga agama Allah, itu orang yang paling mulia. Tak kira bangsa apa. Tuhan buat bangsa-bangsa ni bukan untuk jadi matlamat, bukan nak jadi matlamat perjuangan. Bangsa ni untuk memudahkan pengurusan sahaja, sebagai alat je. Jadi kalau bagi hak alat ni jadi matlamat pun itulah sesat namanya. Terbalik kuih habis. Demi hidup Melayu, hidup Melayu. Rok kau hidup Melayu. Memang bangsa tu siapa-siapa dia pun kita cinta pada bangsa kita, kan? Tapi demi hidup Melayu, hidup Melayu. Melayu yang hidup ni moyok belakangnya bahaya kena. Tak kena. Tak usah duk kata kena lah. Memang tak kena. Nah, Melayu hak betul, Melayu hak betul dengan standard Quran, standard hadis Nabi, standard Islam. Hak tu hak Melayu hak betul. Kalau buat Islam nak design Islam ngikut kehendak orang Melayu, hak orang Melayu suka, boleh. Hak orang Melayu tak suka, tak boleh. Hak tak belaga angin dengan nafsu orang Melayu, tak boleh kita buat. Kita buat hak belaga angin, hak boleh untung je. Hak boleh untung ke orang Melayu, hak kita buat. Mana boleh Islam pilih-pilih gitu? Tak betul. Tak usah berasa betul lah, tak betul. Dan kalau tak betul, sesat lah. Dan Allah lebih tahu siapa dia betul, siapa dia tak betul. Hak betul ialah apa yang betul dengan Allah dan Rasul, betul dengan Quran. Lain pada itu agak sesat lah belakangnya. Cuma orang Melayu kita ni kalau punya ajaran sesat, dia nampak siapa? Dia nampak ayah ping. Tu ajaran sesat ya. Asal nak rima, mana kuasa upa. Nah, tu ya buat-buat ajaran sesat. Yalah tu pun sesat juga. Tapi tok guru ajaran sesat hak besar sekali, siapa dia? Tok guru ajaran sesat hak besar sekali, penjajah. Penjajah itulah tok guru ajaran sesat hak besar sekali. Kita dijajah selama 300 tahun lebih oleh Belanda, oleh Portugis, oleh British, oleh Siam, oleh Jepun. 300 tahun lebih bangsa Melayu dijajah. Dan kakak Melayu ni boleh terima sama. Mari Jepun dia sokong Jepun, mari orang putih dia sokong orang putih. Nah, mari British dia sokong British, mari Belanda dia sokong berapa. Nak hidup, nak cari makan. Tak kira lah betul tak betul. Ni Melayu punya kerjaan. Tapi dalam banyak-banyak penjajah ni, penjajah yang paling berpengaruh ialah orang putih. Jadi ajaran sesat orang putih tu mari sini. Dia buat Islam, tinggal Islam sikit-sikit lah. Undang-undang jenayah dia ganti dengan orang putih. Gotu dia ganti dengan orang putih. Dengan ajaran sesat. Ajaran sesat yang dibawa oleh orang putih. Namanya orang Islam, tapi ajaran hak ikut undang-undang orang putih. Agamanya dalam arti yang sepit Islam, tapi undang-undang orang putih. Budaya macam-macam pula campur-campur. Mana boleh beragama lagu tu? Dia kalau kita nak beragama, akidah pun kena Islam, undang-undang pun kena Islam, budaya kena Islam. Kena Islam belaka baru je dipanggil orang Islam. Jadi kalau agama akidah yang percaya bab Tuhan, dalam bab undang-undang ikut ajaran sesat orang putih,
Ajaran sesat orang putih ni pula bukan setakat kita teruskan pula giata anak-anak kita belajar di England di mana, belajar ilmu sesat orang putih ni, khususnya dalam bab undang-undang jenayah, undang-undang tu, undang-undang hak tahu dah sesat kita duk pegang juga, hak tahu dah benda tu bercanggah dengan Islam kita duduk mendaulatkannya. Sebab tu ajaran sesat ni hak bahayanya. Ajaran sesat yang sudah didaulatkan menjadi undang-undang negara, hak tu cukup payah. Orang tak berasa sesat dah moga benda tu diamal dalam peringkat negara. Orang tak berasa syirik dah bagai tu, sebab sudah jadi amalan negara, sudah didaulatkan. Hak ni hak ajaran sesat hak bahayanya. Ia melibatkan berjuta-juta manusia. Ajaran sesat hak warisan Inggeris ni, warisan penjajah ni. Sama ada ajaran sesat tu dalam ekonomi, ajaran sesat tu dalam politik, ajaran sesat tu dalam budaya, ajaran sesat tu dalam pendidikan, macam-macam. Hak tak betul dengan Islam tu kan, hak yang ditinggal oleh penjajah tu, atau ajaran sesat hak orang Melayu sendiri. Sebab itulah, sebab dia tahu sekat tu je, zalika mablaghuhum minal ilm. Sebab tu dalam satu doa yang diajar oleh Nabi berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ni cita-cita kami hak besar sekali, jangan. Cita-cita kita bukan dunia, cita-cita kita dunia dan akhiratnya sekali. Jangan duduk pisah dunia dengan akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia ni saja tempat ilmu kami siapa. Jadi ilmu kami ni setakat dunia aja. Itu doa maksud daripada Nabi. Quran ajar kita bahawa dunia ni milik Allah. Dunia semua sekali ni milik Allah. Oleh kerana dunia ni milik Allah, maka Allah lah orang panggil, Allah lah yang berhak segala-galanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah jualah yang memiliki, Allah jualah yang memiliki segala apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan segala apa yang ada di bumi. Semua milik Allah. Ini adalah hak Allah. Ini kena faham molek ni. Daripada ayat ni kita boleh faham beberapa perkara yang besar. Nombor satu sekali kita boleh faham daripada ayat ni bahawa segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit ni tidak jadi sendiri. Boleh faham? Tidak jadi sendiri, tidak jadi secara kebetulan. Hal ni kena we mendalam betul, biar mendalam. Sebab salah satu punah benda yang menyebabkan manusia ni punah, dia jadi khayal, jadi hanyut, dia berasa benda jadi sendiri gitu. Nah, pasal kita tak tengok proses kejadian tu, kita tak nampak. Kalau kita tengok geretak, kita berasa nampak lah ada orang buat. Pasal geretak tu nampak orang dia buat kerja. Dan kita berasa lah bahawa geretak tu dibuat, tidak jadi sendiri. Tapi langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, air, hujan, udara, matahari, bulan, bintang ni tak nampak pekerja dia. Tak nampak pekerja. Tengok-tengok naik dah pokok tu, tengok-tengok jadi dah, tengok-tengok matahari naik dah, tengok-tengok matahari jatuh dah, bulan bintang jalan dengan baik. Jadi akhir sekejap khayal hanyut gitu, jadi dalam tu. Dia berasa benda ni berlaku dengan orang panggil secara kebetulan begitu je. Kenapa? Tak kena lagu tu, tak kena. Tak kena. Sebenarnya segala yang berlaku ini ada penciptanya, ada pentadbirnya, ada penguruhnya, pengaturnya, sistemnya cukup hebat.
So, yang kedua ayat ni juga nak rakyat kepada kita bahawa segala apa yang ada ni ialah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Dah, tak ada sahih-sahih syarikat sana syarikat ni, tak ada. Dia kalau projek besar dia kena ada, biasanya ada sahih syarikat tu, sahih syarikat ni. Tidak. Langit Allah Ta'ala buat sendiri dengan modal dia, tak ada guna sahih sesiapa. Bumi, matahari, semua sekali milik mutlak Allah Ta'ala, tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Dua. Yang ketiga, oleh kerana Allah Ta'ala buat sendiri, dia juga berhak untuk menentukan peraturan dan penggunaannya. Ini dipanggil hak-hak Allah. Hak-hak Allah yang mutlak. Oleh kerana dialah pencipta, dialah pentadbir, dialah tuan, maka dia berhak menentukan boleh tak boleh dalam bab ni. Buat lagu ni boleh, buat lagu ni tak boleh. Undang-undang tu dia berhak mengaturnya sebab hak dia. Tu. Tiga. Yang keempatnya pula, negara-negara yang duduk atas muka bumi ni, sama ada negara tu namanya Malaysia ke, nama Thailand ke, nama Singapura ke, nama Indonesia ke, nama Filipina ke, nama Eropah ke, berapa ke, negara-negara yang duduk atas bumi ni dan duduk berteduh bawah langit ni, negara-negara tu kena khabar bahawa negara ni duduk atas bumi milik Allah, duduk di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Maka negara-negara tu, Amerika ke siapa ke, dia kena tunduk dan patuh kepada kerajaan mutlak, kerajaan Allah Ta'ala. Tapi yang nak jadi masalah lah ni, orang duk tengok Allah Ta'ala ni bukan kerajaan. Allah ni orang tak nampak sebuah kerajaan yang paling berkuasa. Duk berasa Allah tu ada tu macam tak ada, gitu je. Duk gamak kau apa yang ada ni macam tak ada tu je. Macam jadi sendiri je, macam tubuh sendiri, tak ada siapa dia milik. Maka hak jadi kerajaan pun dah meretah cara dia, tak kira dah tuan hak asal yang bernama Allah ni tak kira dah. Pengguna-pengguna kemudahan langit dan bumi pun guna kemudahan tu tak kira ketuan dah. Macam benda ni hak jadi sendiri gitu. Punah lagu tu. Jadi di situlah berlakunya pencerobohan terhadap hak-hak Allah. Menceroboh hak-hak Allah. Ini satu lagi kelemahan. Hari ini orang duk berkecek bab hak-hak bumi putera, hak-hak raja, hak-hak apa nama apa lagi? Macam-macam hak kan, hak asasi manusia. Tapi hak Allah orang tak berkecek bagai tu. Tak ada, seolah-olah hak Allah ni tak ada. Macam Tuhan tidak berhak terhadap alam ni semua sekali ni. Macam dunia semua bukan hak Allah. Sebab tu manusia orang panggil jadi angkuh dan sombong. Dia berasa hak dia, bukan hak Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala istihar di sini buat deklarasi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi ini semuanya lillah, milik mutlak Allah Ta'ala, tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Ketuhanan Allah, kedaulatan Allah, dan kehakiman dan kerajaan Allah Ta'ala, itu kita kena faham balik. Jangan duk berasa Allah ni sekadar begitu ya, jangan. Allah ni Tuhan, Allah ni pencipta, Allah ni Tuhan, Allah ni kerajaan, Allah ni pihak yang paling berkuasa, dan Allah lah segala-galanya. Itulah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, hak milik harta Allah Ta'ala belaka. Al-mal malullah, harta ni harta hak Allah Ta'ala. Manusia mari ke dunia ni tak ada gapo satu pun. Cuba ingat sejarah kita sampai ke dunia dulu, ada bawa gapo nama? Mula-mula siapa tubik daripada perut ibu, ada gapo kita pada masa tu? Kain sorak benih pun tak ada
Kuah, tak tahu apa satu, ilmu pun tak ada, maklumat pun tak ada, pengalaman pun tak ada, reti teriak ya. Nasib baiklah dengan rahmat Allah Ta'ala tadbir susu. Tok Bidai kerja sambut. Kalau Tok Bidai tak sambut, patah tekak bahaya tanah situ dah. Nak rakyatnya manusia tak usah sombong lah. Tak ada apa satu. Mula-mula sapa dulu. Kemudian dengan rahmat Allah Ta'ala lah, dia diperak oleh ibu, diperak oleh ibu bapa, hingga sampai dia jadi besar panjang dengan guna segala kemudahan yang sedia ada di dunia ini. Makan, minum, semua tu disediakan oleh Allah, walaupun tak nampak pentadbir Tuhan ni, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala lah segala-galanya. Oleh kerana tu dia ada sistem balasan, dia ada sistem dosa pahala, dia ada undang-undang dan dasar. Tidak kata vacuum kosong-kosong, dah. Segala apa yang ada di bumi ini sebenarnya untuk manusia. Allah Ta'ala tak ada nak kepentingan dia. Tuhan buat langit, buat bumi, buat gotu, buat kemudahan tu, kemudahan ni, tak ada nak kutip sewa pun, tak ada nak menega pun. Semua percuma, free yang belaka. Allah tak ada kepentingan ke apa satu. Yadu ialah liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Tuhan buat segala kemudahan ni, beri kemudahan ni semua sebagai satu ujian untuk membalas. Dia ada kemuncaknya, ada sistem balasan. Alladzina asa'u, orang yang buat jahat, bima amilu, menurut apa yang mereka lakukan, akan dibalah. Hak jahat dibalah mengikut sekadar mana dia buat jahat tu, kecil, besar, sederhana, ataupun jenayah berat. Itu mana bima amilu, mengikut apa yang dia buat. Kalau hak jahat, wa yajziyal ladzina ahsanu, dan juga akan membalas baik alladzina ahsanu, orang-orang yang buat baik. Orang yang buat baik bil husna, akan dibalas dengan satu balasan yang lebih baik. Balasan yang lebih baik makna syurga lah. Al husna di situ makna syurga. Tak ada hak lebih baik selain daripada syurga. Syurga lah balasan yang terbaik sekali. Tu dia. Jadi mana sistem balasan ni ada. Tidaklah kata hak kita buat tu hangu habis sekat ni dah. Hak manusia buat ni start daripada akhir balik, siapa dia mati, semua ada rekod. Ada rekod yang direkodkan oleh dua malaikat kiri dan kanan, kiraman katibi, raqib dan atid. Ada rekod ni. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, di akhirat nanti setiap orang manusia itu dia ada 99 buku catatan. 99 yang dilaporkan oleh dua orang malaikat start pada akhir balik sampai dia mati. Ada 99 buah buku laporan besar. Allah. Kita dah gamuk ke habis-habis gitu ya? Tak habis. Hak apa yang kita rasa, hak apa yang kita fikir, hak apa yang kita tengok, hak apa yang kita dengar, hak apa kita berkecek, hak apa kita makan, hak apa kita bergerak, apa hak kita buat, hak kita tak buat, semua dilaporkan. Daripada sebesar-besarnya, daripada saingan kecil-kecil, sekecil-kecilnya, semua direkod. Ada 99 laporan. Buku tu mengikut maklumat awal daripada Nabi, satu-satu buku tu sayuk mata memandai. Buku sayuk mata memandai ni, tak tahulah sejauh mana besar kecil buku tu. Jadi sosoknya sayuk mata memandai, adanya 99 buah. Oh, laik lah, lemak lah. Hari nak cara seksa. Itu sistem balasan Allah Ta'ala. Jadi Tuhan tak ambil sewa free belaka, tapi Tuhan akan memberi balasan. Akan ada penilaian, ada audit dan sebagainya.
Ada penilaian, ada audit mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab dia tuai. Kalau tak saya terlibat dengan balasan ini, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan duduk sini, duduk dunia lain, duduk bawah langit lain, bumi lain, tempat lain. Jangan duduk sini, barulah terlepas daripada dasar Allah Ta'ala ini. Lepas tu nak hongkar ke mana? Nah. Tak ada pilihan. Sebab Allah ni sah saja. Jadi orang-orang yang buat baik ni lagu mana? Orang yang buat baik ni, alladzina ahsanul husna, tu orang lagu mana? Alladzina ahsanu, orang yang buat baik itu orang lagu mana? Yang dijanjikan bil husna dengan balasan syurga tu setara mana? Orang yang buat baik ni tuan-tuan semua, bukan setakat buat hak Tuhan suruh. Kalau dia ni hanya setakat buat hak Tuhan suruh je, hak Tuhan larang dia tak tinggal, itu bukan orang baik lagi. Orang alladzina ahsanu ni, orang yang ihsan, orang yang baik ni ialah orang yang buat hak Tuhan suruh dan di waktu yang sama dia tinggal hak Tuhan larang. Itu mah termasuk dalam senarai alladzina ahsanu. Orang yang ahsanu itu ialah alladzina yajtanibuna kabairal ism, iaitu orang yang alladzina yajtanibun, orang-orang yang menjauhi, orang-orang yang menjauhi kabair. Yajtanibun itu menjauhi kabair ni dosa-dosa besar. Kabair hak besar-besar, al-ism makna dosa. Orang yang baik ni bukan setakat buat hak Tuhan suruh, tapi di waktu yang sama dia tinggal hak Tuhan larang, hak besar-besar. Hak besar-besar. Wal fawahish, dan juga hak keji-keji. Dia dalam dosa besar ni ada pula hak keji-keji. Dosa besar hak berat-berat, hak jelek-jelek dia panggil. Berapa nama dosa besar? Hak jelek-jelek ni macam berzina, bunuh orang, hak keji-keji tu kan. Itu dipanggil al-fawahish. Syirik, itu al-fawahish. Minum arak, hak yang dikena hudud. Hak dosa-dosa besar yang dikena hudud tu, itu dipanggil al-fawahish. Tapi kalau dosa besar saja tapi tak kena hudud, tak kena undang-undang hudud, itu dipanggil kabair. Dosa besar saja je. Jadi undang-undang hak kena hudud ni apa? Macam bunuh orang, itu kena qisas. Berzina sedangkan dia sudah kahwin, itu kena. Minum arak, curi, itu kena hudud. Merapok, nyamung, itu kena hudud. Jadi hak undang-undang apa nama dosa-dosa besar, hak kena hudud tu dia panggil fawahish. Illal lamam, kecuali al-lamam ni maksudnya salah silap hak kecil-kecil, dosa-dosa kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka dosa-dosa kecil ni dimaafkan. Al-lamam ni dosa-dosa kecil ni. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu wasi', amat luas, al-maghfirah, keampunannya. Allah ni walaupun dosa manusia ni banyak, besar, tapi keampunan Allah lebih besar lagi. Jangan bimbang. Maksudnya walaupun manusia silap, tapi di sana manusia ada penyelesaian. Boleh selesai masalah kesilapan dia tadi di luar mahkamah, iaitulah dengan bertaubat, dengan memohon ampun kepada Allah. Jadi jangan dia sampai ke mahkamah lah. Jadi Allah Ta'ala beri kemudahan, instrumen kemudahan. Jangan dia benda tu sampai ke mahkamah. Ada sampai mahkamah berat lah.
Boleh selesai di luar mahkamah melalui sistem bertaubat dan memohon ampun. Dia definisi ataupun takrif dosa besar ni lah kawan ya. Al-kabair, kabair al-ismi ni disebut dalam kaedah dia kullu zambin tawa'adallahu alaihi bin nar. Setiap dosa yang Allah Ta'ala beri amaran dengan neraka. Setiap dosa yang Allah Ta'ala beri amaran dengan neraka, disebut dalam hadis Nabi ke dalam Quran ke, siapa dia buat dua ni masuk neraka. Hak yang diberi amaran dengan neraka tu dipanggil al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, tapi kalau larangan itu tidak siapa kau berikan tawa neraka dah. Larangan itu tidak siapa diberi amaran dengan neraka, itu dosa-dosa kecil. Salah juga tapi tidak besar. Tapi kalau dosa besar itu pula ditentukan hukumannya, dia panggil hudud. Itu dia panggil al-fawahish, dosa-dosa besar yang keji, yang jelek, yang kena hukumnya hudud. Hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Dia tidak beri kuasa pada orang lain. Itu dia. Huwa a'lamu bikum, dia lebih tahu tentang kamu. Dia lebih mengetahui, a'lamu, lebih mengetahui bikum, dengan hal kamu, idh ansha'akum, semenjak ia menjadikan kamu, minal ardi, berasal daripada tanah. Allah dengan kita ni, Allah lebih kenal terhadap kita. Cuma kita yang tak kenal Allah Ta'ala. Sebab itulah kita doa sama-sama dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana Engkau telah kenal aku nak mohon supaya aku boleh kenal Engkau sebagaimana Engkau kenal aku. Jadi Allah Ta'ala kenal kita ni, kenal sungguh-sungguh dah. Lahir dan batin semoga dia yang buat. Daripada tak ada jadi ada. Allah Ta'ala cukup kenal. Cuma kita yang tak kenal dia dan tak sempat berkenalan dengan dia. Allah Ta'ala ingat, Allah Ta'ala lebih tahu akan keadaan kamu, lemah, jahil, tak ada apa satu. Dari usul asalnya yang lemah, daripada tanah, tak ada apa satu. Itu mana iz ansha'akum minal ard. Allah lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak ia menjadikan kamu minal ardi, daripada tanah. Wa iz antum, dan semasa kamu ajinnah. Ajinnah ni berupa seorang anak, seorang bayi. Ajinnah ni janin, bayi lah. Allah tahu keadaan kamu bayi dalam perut ibu dulu, fi butun, dalam perut ummahatikum, dalam butun ni, dalam berperekat-perekat kejadian dalam perut ibu kamu tu. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 100 hari, kau besar, proses dalam perut ibu kan lama. Dah sampai kau 9 bulan tu. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu belaka, sebab dia yang buat. Oleh kerana Allah Ta'ala ni tahu, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu duk puji-puji diri kamu sendiri. Tak usah duk akak ekor lah. Tak usah duk akak ekor, tak usah duk puji diri. Tuhan tahu belaka hak mana berjuru tak berjuru, hak mana betul tak betul, hak mana sungguh tak sungguh, hak mana baik tak baik. Tuhan tahu. Oleh kerana tu kamu tak payah puji diri. Tak payah puji diri. Bertawaduklah. Kalau berasa nak puji juga, katalah hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan ya Allah Ta'ala beri kepada aku, bukan hak aku ni. Kena kata gitu. Sebagaimana Nabi Sulaiman, apabila orang puji dia dengan kekuasaan yang Tuhan beri ke dia, hebatnya pemerintahan Nabi Sulaiman ni, dia kata hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Tuhan beri ke aku, bukan hak aku ni. Liyabluwani, untuk menguji aku setara mana. Tu orang jenis orang khabar sengerti.
Kalau hak pasal jenis hak tak khabar hak sumak ni, ambo belaka. Ambo ni gua tu ambo, gua ni ambo. Lu gambar kamu tu hebat sangat. Nah, dia tutup piuh dan bukan senyap sekali. Nah. Gua tu ambo, gua ni ambo, kena jatuh rebah berleping. Dia tutup piuh dan. Allah Ta'ala tutup piuh gak berleping rebah selalu. Mana ambo ya? Sebagaimana Qarun, apabila orang pergi minta zakat dia tak boleh bayar zakat. Dia kata mana? Innama utituhu ala ilmin min indi. Harta kekayaan yang aku boleh ni kerana ilmu aku, kerana kepandaian aku, kerana kemahiran aku, kerana kebijaksanaan aku. Akulah yang menyebabkan aku jadi kaya ni. Beza sakit Qarun dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun dia ada kuasa politik, dia memerintah kaya, habis ring kaya, tapi dia masih tawaduk, masih khabar ini semua hak Allah Ta'ala. Tapi Qarun ni jadi sumak, tak khabar ke diri, dia berasa hak dia yang belakang. Model-model manusia ni ada sampai hari ni tu. Hak model Nabi Sulaiman pun ada, model Qarun pada zaman kita ni. Oleh kerana Tuhan tahu belaka kamu tak payahlah duk puji-puji diri. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan duk perasa-perasa sendiri-sendiri. Huwa a'lamu, dia lebih tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Nah, kamu tak payah duk muji diri, tak payah duk membersihkan diri daripada dosa. Jangan duk berasa tak bersalah dan sebagainya. Tuhan tahu belaka. Silap mana? Huwa a'lamu, dialah saja yang lebih mengetahui biman ittaqa, akan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tu. Orang bertakwa kepada Allah, ikhlas tak ikhlas, dan setara mana takwanya, walaupun dasar Allah Ta'alanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah itu ialah orang yang paling bertakwa. Afara'aita alladhi tawalla, adakah engkau mengetahui keburukan orang yang alladhi tawalla, yang berpaling daripada menurut kebenaran kerana dia dihasut. Itu dia masuk dalam bab lain pula. Sikit lagi kita ambil masa sikit mengenai dosa besar ni tuan-tuan semua. Start pada ayat 33 tu dia masuk cerita lain dah. Kita perhabis ayat ni sikit lah. Kaba'irul ismi, dosa-dosa besar ni tuan-tuan semua. Lagu mana? Dosa besar ni. Dosa besar mau dah sebut tadi. Dosa besar ialah dosa mahkamah tinggi. Kes mahkamah tinggi. Berat. Jenayah berat ke panggil. Di dalam hadis Nabi ada banyak disebut, ada 7. Ada macam-macam disebut dosa besar ni. Tetapi Imam Az-Zahabi, ulama besar Imam Az-Zahabi, dia kupu semua dosa-dosa besar ni, dosa-dosa yang ada, yang diberi amaran, neraka ni ada 70 semua. Ada 70 dosa besar. Parah weh. Berapa nama 70 tu? Nombor 1 sekali dia panggil syirik. Ini dosa besar yang paling besar. Ada 3 perkara. Dosa besar ni 70 mengikut apa yang dikumpul oleh Said, dia punya Imam Az-Zahabi ada 70. Dalam 70 tu ada hak besar sekali, dia panggil akbarul kabair. Dosa besar, hak besar sekali. Ada 3. Yang pertama syirik dengan Allah Ta'ala, dengan segala jenis syirik. Syirik dengan segala jenis syirik itu, itulah dosa besar. Ada syirik yang membatalkan Islam, ada syirik yang hanya setakat dosa besar saja, tak batal Islam. Ada juga. Yang kedua, dosa besar yang kedua, uququl walidain. Yang paling besar, deraka kedua ibu bapa. Yang ketiga ialah syahadatuz zur, saksi palsu.
Itu pun dosa yang paling besar. Sama ada saksi di mahkamah, saksi palsu di mahkamah, sama ada saksi itu dalam bentuk lembek ke, pikul lembek ke mahkamah, itu pun saksi palsu. Ataupun saksi itu dalam bentuk orang, saksi palsu di mahkamah. Ataupun syahadatul zur dalam bentuk sain, tanda tangan mengesahkan dokumen sekian-sekian ditandatangani oleh orang sekian, padahal barang itu tak betul. Barang itu tak betul, tapi disaing juga. Itu pun saksi palsu juga. Ataupun surat doktor, dianya tak sakit berapa, dia minta surat ke doktor, kena bayar sekian-sekian. Jadi doktor ni kena ada bayar, nak dapat surat doktor, beri surat doktor, kawan itu tak sakit pun. Maka surat doktor yang mengesahkan dia sakit sedangkan dia tak sakit, itunya saksi syahadatul zur, saksi palsu. Ataupun dia mengaji di England ke di Barat ke apa gitu, dia tak mengaji pun, tapi dia pergi beli CJ banyak. Dia tak mengaji, tapi dia beli CJ, bayar ke pihak tertentu sendiri-sendiri, keluarlah CJ sekian. Ia mengesahkan dia ni belajar sini. Padahal belawak pun. Itu pun syahadatul zur juga, saksi palsu juga. Ataupun satu projek ni harganya sekian. Hak sebenarnya 10 juta, 20 juta aja. Tapi kerana orang tu nak, orang ni capur jadi 50 juta. Makak sana makak sini, harga sebenar 20 juta. Tapi kerana nak beri kau orang tu, nak beri kau orang ni jadi 50 juta. Maka orang yang pegawai kerajaan ni mengesahkan harga projek ni 50 juta. Disaing cok semua sekali dengan jabatan rasmi, ngecok rasmi jabatan. Harga sebenar 20, tapi penaik lagi jadi 50, cok rasmi. Maka dia punya SPRM pun tak boleh kelapa menggunakan harga rasmi, tapi dia buat harga karuk tu, itu juga saksi palsu. Itu juga syahadatul zur, penyaksian palsu. Ataupun pihak polis ataupun sebagainya, kes ni sebenarnya begini, hak kes sebenarnya gini, tapi oleh kerana ada gotu-gotu, dia lari daripada didakwa atas kes ni, pergi ke kes lain, kena gatal dah barang ni, ataupun kena hukum gini, tapi kerana kena gini, wak lari pergi ke kes orang lain, didakwa. Itu pun saksi palsu juga. Banyaklah saksi palsunya. Pendek apa saja hak jenis menipu tu, pengakuan, pengesahan saing kau buat menipu, dokumen menipu, ataupun laporan pegawai kepada kerajaan. Kerajaan minta laporan kepada pegawai sekian-sekian, minta laporan, dia buat laporan begini. Doktor kau buat laporan begini. Buat laporan tak betul pada kerajaan. Kerajaan kena bertindak pada laporan pegawai. Pegawai je buat laporan itu tak betul, itu juga saksi palsu. Itulah dia dosa yang paling besar yang ketiga, lepas pada syirik, lepas pada deraka kedua ibu bapa, adalah saksi palsu. Dan itulah dipanggil akbarul kabair, dosa yang paling besar dalam 70 dosa besar ini. Boleh tak? Dari kita setakat tu dulu. Nak pergi habis 70 ni banyak, tapi nak ayat hak besar-besar dulu. Setakat itulah dulu apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang ni daripada kelemahan diri hamba sendiri, yang minta maaf banyak. Setakat itulah dulu apa yang baik semua daripada Allah, dan yang kurang daripada hamba semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa kami yang besar dan juga dosa kami yang kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya keampunan Engkau lebih luas dan lebih besar daripada kesilapan dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan pada kami supaya kami dapat membaca Al-Quran siang dan malam, dan supaya kami dapat hidup dengan Al-Quran dan meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin dalam kehidupan kami ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pembela kami di akhirat nanti. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang menyukai apa yang disukai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini condong pada kezaliman dan juga orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah mencipta kami dan mengenali kami, jadikanlah kami ini dapat mengenali Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa kasih dan sayang kepada kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa kasih dan sayang kepada Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami, jadikanlah kami ini senantiasa berbuat baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau senantiasa bersama dengan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bersama dengan Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mendengar, melihat dan memantau segala gerak-gerik kami, jadikanlah hati-hati kami ini hamba-Mu yang senantiasa sedar akan kewujudan Engkau dan sedar akan pendengaran, penglihatan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bertakwa di mana saja kami berada. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat, iman yang mendalam, rezeki yang halal, anak yang soleh, keturunan yang baik, perniagaan yang berjaya, dan kehidupan yang penuh berkat. Ya Allah, bukakanlah segala pintu keberkatan, kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sajalah yang mengetahui segala apa yang Engkau telah takdirkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohonkan semoga Engkau jadikan segala apa yang Engkau telah takdirnya itu semuanya adalah baik. Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan kepada kami suatu takdir yang tidak baik, maka kami memohon dengan kebesaran dan keagungan Engkau, semoga Engkau mengubah takdir yang tidak baik itu dengan menggantikannya dengan takdir yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah hajat kami, hajat keluarga kami dan anak cucu kami, hajat saudara kami, hajat jamaah kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat rakyat kami dan juga orang-orang di bawah tanggungjawab kami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat orang-orang yang berhajat di dunia ini, kerana Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, yang berkuasa menunaikan segala hajat hamba-hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau sajalah yang mengetahui berapa lama lagi kami akan berada di dunia ini. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami dapat bersedia untuk menghadapi segala masa depan kami di akhirat nanti, dan sehingga kami dapat bertaubat daripada segala dosa-dosa kami dan menyelesaikan masalah kami dengan manusia serta membayar segala hutang-hutang kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini ya Allah dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar.
mahsyar. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini ya Allah dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami, dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami dan segala kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini ya Allah dengan hisab yang sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hannan ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Arhamar Rahimin arhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dan dapat bertemu dengan Engkau, serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperolehi keredaan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.